A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan ahli kumpulan saya. Yang pertama, saya sendiri Ainun Nasuha binti Khairuniza, bernama matrik D193118997. Yang kedua, Nur Insyirah binti Muhammad Syukri, bernama matrik D193122275. Dan yang ketiga, Darili Atikah binti Syarul Nizam, bernama matrik D193120000. Dan yang keempat, Nur Fatin Atirah binti Safuddin, bernama matrik D193111776. Dan yang terakhir, Nur Amani binti Nazri, bernama matrik D193122276. Pada pembentangan kali ini, kami akan membentangkan berkaitan dengan bacaan saktah. Yang kedua, sejarah penulisan Al-Quran. Yang ketiga, sejarah penandaan Al-Quran. Dan yang keempat, perbezaan resam Uthmani dan resam Imla'i. Okey, untuk tajuk bacaan saktah, boleh buka buku muka surat 89. Okey, pengertian saktah dari segi bahasa ialah berdiam, manakala dari segi istilah ialah menghentikan bacaan sekejap tanpa bernafas dengan kadar masa 2 harakat dan menyambung bacaan semula dengan nafas yang sama. Okey, maksudnya dekat sini yang kalau terdapat tanda saktah ni, kita kena berhenti seketika tanpa bernafas. Kalau kita berhenti dan bernafas, itu maksudnya waqaf. Okey, untuk tujuan bacaan saktah ni adalah untuk mengasingkan antara dua patah perkataan supaya tidak menimbulkan kesamaran dalam pengertian ayat-ayat tertentu. Okey, seterusnya untuk cara bacaannya adalah dengan kita kena berhenti di pertengahan ayat dengan sekitar 2 harakat sahaja tanpa perlu mengambil nafas baru dan menyambung ayat itu semula dengan nafas yang sama. Okey, untuk tanda saktah ni dia terdapat sin kecil di atasnya. Okey, kita akan tengok contoh saktah menurut riwayat Hafs. Terdapat 4 sahaja tanda saktah ini di dalam Al-Quran. Okey, yang pertama pada surah Al-Kahfi ayat 1. Saktahnya tu terdapat pada hujung ayat yang pertama. Kita tengok perkataan aiwaja tu, nampak tak sin kecil atas tu yang saya highlight tu. Yang sin kecil tu ialah tanda saktah. Jadi sekiranya kalau kita nak baca berhenti dan ambil nafas baru, contohnya walam yaj'al lahu aiwaja qayyiman liyunzira ba'san, maka ia akan jadi waqaf. Tapi kalau untuk bacaan saktah, contohnya walam yaj'al lahu aiwaja qayyiman liyunzira ba'san, dekat aiwaja tu kita berhenti sekejap tanpa ambil nafas baru dan sambung dengan ayat yang kedua. Seterusnya, contoh yang kedua terdapat pada surah Yasin ayat 52. Okey, terdapat juga sin kecil pada Marqadina. Jadi kalau kita nak baca berhenti, contohnya qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadha, maka tak perlu saktah. Kalau kita nak baca berhenti, kita perlu waqafkan. Tapi kalau kita nak sambung, maka perlu dibaca saktah. Contohnya qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadha. Kat sini sama macam tadi lah, berhenti sekejap tanpa mengambil nafas dan sambung semula. Okey, untuk yang ni setahu saya lebih utama jika kita berhenti, sebab dia ada tanda waqaf tu yang kita harus untuk waqaf tu. Okey, seterusnya pada contoh yang ketiga dalam surah Al-Qiyamah ayat 27. Okey, untuk ayat ini dia pendek saja. Macam kita tengok ni, wa qila man raq. Samalah kita berhenti seketika tanpa
ambil nafas dan sambung semula. Okey, untuk contoh yang terakhir terdapat pada surah Mutaffifin ayat 14. Okey, contoh bacaan sabta. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaktibun. Okey, dekat sini nampak di atas bal tu ada tanda sin kecil kan. Jadi kita mesti berhenti seketika tanpa mengambil nafas baru. Okey, sekian untuk tajuk bacaan sabta ni. Untuk tajuk yang seterusnya saya akan serahkan kepada rakan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Insyirah binti Muhammad Syukri, nombor bateri di 193-12275. Saya akan menerangkan secara ringkas mengenai sejarah penulisan Al-Quran. Okey, sejarah penulisan Al-Quran terbahagi kepada 3 peringkat. Peringkat yang pertama pada zaman Rasulullah SAW, dan pada zaman yang kedua iaitu zaman Sayyidina Abu Bakar, dan yang ketiga ialah zaman Sayyidina Uthman. Okey, mari kita lihat pada zaman Rasulullah. Okey, pada zaman ini Rasulullah SAW akan membacakan ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan kepada baginda SAW kepada para penulis wahyu. Antara mereka ialah Khulafa Ar-Rasyidin yang 4, iaitu Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Diikuti juga oleh Muawiyah, Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab dan Sabit bin Qais. Okey, seterusnya Rasulullah SAW akan menyuruh mereka menuliskan ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan kepada baginda supaya ianya sama dan selaras dengan apa yang dihafaz di dada. Okey, bahkan ketika itu juga Nabi Muhammad SAW melarang para sahabat daripada menulis selain daripada Al-Quran. Hal ini kerana ia adalah untuk mengelakkan daripada bercampurnya ayat-ayat Al-Quran dengan perkara yang lain. Okey, di samping itu penyusunan ayat-ayat Al-Quran juga merupakan perkara yang tauqifi dan tidak langsung berkaitan dengan ijtihad para sahabat. Okey, tauqifi itu bermaksud wahyu ataupun perkara yang mengikut petunjuk dan arahan daripada Rasulullah SAW. Okey, selain itu juga ayat-ayat Al-Quran pada zaman ini juga ditulis di atas kepingan kulit kayu, ketulan batu, tulang-tulang unta atau kulit biri-biri yang telah kering, pelepah tamar dan sebagainya. Hal ini kerana pada ketika tu tak ada lagi penggunaan kertas seperti zaman sekarang ni. Bahkan ketika zaman tu juga masih terdapat ramai umat Islam yang masih buta huruf. Okey, dan sebahagian para sahabat yang menulis untuk simpanan mereka sendiri dalam mashaf yang dikhususkan oleh mereka sendiri. Sebab pada zaman Rasulullah SAW, Al-Quran masih belum dibukukan dalam bentuk mashaf kerana perkakasan penulisan yang terhad di zaman Nabi. Di samping itu juga wahyu juga masih lagi dalam proses penurunan. Okey, seterusnya kita masuk kepada zaman Sayyidina Abu Bakar. Okey, pengumpulan Al-Quran pada zaman Sayyidina Abu Bakar secara ringkasnya seperti berikut, iaitu selepas Rasulullah SAW wafat, para sahabat telah melantik Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi khalifah yang pertama. Pada zamannya telah berlaku beberapa peperangan, antaranya ialah peperangan Al-Yamamah yang berlaku pada kira-kira pada tahun 11 atau 12 Hijrah. Okey, untuk pengetahuan semua, sejarah telah mencatatkan kira-kira 70 para hufaz telah gugur syahid dalam peperangan tersebut, peperangan Al-Yamamah ni. Okey, maka akibat daripada peperangan tersebut, Sayyidina Umar bin Al-Khattab telah mencadangkan kepada Khalifah Abu Bakar supaya Al-Quran dikumpulkan dalam satu mashaf yang tertib. Okey, hal ni kerana dibimbangi Al-Quran ni akan terhapus dengan sebab ramai para hufaz ketika itu telah gugur syahid. Okey, pada mulanya Khalifah Abu Bakar tidak bersetuju kerana hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah semasa hayatnya. Namun setelah diyakini oleh Sayyidina Umar, akhirnya beliau bersetuju dengan cadangan tersebut. Okey, dan selepas itu Khalifah Abu Bakar mengarahkan Zaid bin Thabit untuk menyalin Al-Quran yang telah ditulis dan dihafaz pada zaman Rasulullah SAW dengan dibantu oleh beberapa orang sahabat yang lain juga. Namun Khalifah Abu Bakar meletakkan 2 syarat untuk diterima
hafalan sahabat itu, iaitu sahabat yang ada padanya ayat Al-Quran ini datang dengan membawa 2 orang saksi, dan 2 orang saksi ni bersaksi bahawa nas Al-Quran ini ditulis ketika hayat Rasulullah. Dan syarat yang kedua ialah apa yang ditulis itu selaras dan sama dengan apa yang dihafaz oleh para sahabat. Hal ni sebab dengan melalui usaha yang dibuat ini, maka terkumpullah Al-Quran yang pertama dalam bentuk lembaran. Seterusnya, setelah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq wafat, lembaran tersebut telah disimpan di rumah Sayyidina Umar bin Al-Khattab, dan apabila Sayyidina Umar bin Al-Khattab wafat, lembaran suhuf itu telah disimpan pula oleh Ummul Mukminin Sayyidatina Hafsah binti Umar Al-Khattab. Dekat sini kita dapat ketahui dan simpulkan bahawa kelebihan mushaf Abu Bakar ini adalah penelitian yang begitu berhati-hati, mendalam, tepat dan sempurna. Seterusnya, ayat-ayat yang ditulis pada mushaf itu juga adalah perkara yang sudah jelas tidak dinasahkan bacaannya. Bahkan jumhur ulama juga berpendapat bahawa ayat-ayat Al-Quran yang ditulis di dalamnya adalah bertaraf mutawatir. Seterusnya, pada zaman Saidina Uthman. Pada zaman ini Islam telah berkembang luas ke negara-negara bukan Arab. Oleh itu, terdapat perselisihan yang hebat tentang masalah bacaan kerana Al-Quran pada masa itu tidak ada baris dan titik. Masalah tersebut semakin meruncing. Malahan ada di antara mereka sudah sampai tahap kafir mengkafir antara satu sama lain. Oleh itu, Huzaifah Al-Yaman memberi cadangan kepada Saidina Uthman agar membentuk satu jawatan kuasa penulisan Al-Quran. Satu perbalahan yang hebat ini telah berlaku dalam kalangan muslimin kira-kira pada tahun 25 Hijrah, yang mana ia mengenai perbezaan kaedah bacaan, dan seterusnya berlaku juga perselisihan dari segi riwayat pembacaan Al-Quran. Dan suasana yang tidak baik ini telah disampaikan oleh seorang sahabat yang bernama Huzaifah bin Al-Yaman kepada Khalifah Sayyidina Uthman bin Affan. Lalu Huzaifah telah mencadangkan supaya Sayyidina Uthman mencari jalan bagaimana untuk menyatukan kaum muslimin dengan cara menyelaraskan mazhab agar tidak lagi berlaku perbalahan dan perselisihan tersebut. Lalu Khalifah Uthman bin Affan telah membentuk satu jawatan kuasa yang diketuai oleh Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu dan dibantu oleh beberapa orang anggota yang lain yang terdiri dari Abdullah bin Zubair, Said bin Al-As dan Abdul Rahman bin Haris bin Hisham radhiyallahu anhu. Selain itu, tugas jawatan kuasa ini adalah untuk membukukan Al-Quran dengan menyalin semula ayat Al-Quran yang diambil dari simpanan Sayyidatina Hafsah binti Umar radhiyallahu, dan sekiranya berlaku apa-apa percanggahan, mereka akan terus merujuk kepada kaedah bacaan bangsa Quraisy. Hal ini kerana Al-Quran diturunkan dalam bahasa Quraisy. Maksudnya kat sini, jika terdapat perbezaan yang mengenai bacaan mereka, maka hendaklah ditulis mengikut bacaan orang-orang Quraisy kerana Al-Quran itu diturunkan mengikut bahasa Quraisy. Setelah selesai semua lembaran Al-Quran yang ditulis sebelum ini, hendaklah dikumpulkan untuk dibakar dan dihapuskan. Lalu Al-Quran yang telah disalin semula itu dihantar ke Mekah, Syria, Basrah dan Kufah. Lepas semua selesai, Sayyidina Uthman bin Affan memerintahkan supaya semua lembaran Al-Quran yang ditulis sebelum ini dikumpulkan untuk dibakar atau dilupuskan. Walau bagaimanapun, perbezaan bacaan yang ada sehingga sekarang ini tidaklah berlawanan dengan apa yang terdapat di dalam mazhab yang ditulis pada zaman Khalifah Uthman bin Affan, kerana bacaan itu diterima dari baginda sallallahu alaihi wasallam secara mutawatir. Dapat kita simpulkan kat sini bahawa disebabkan oleh peringkat awal penulisan Al-Quran sebelum ini belum diberi tanda-tanda perbezaan huruf seperti titik dan baris, tetapi Islam semakin berkembang semasa zaman pemerintahan Khalifah Uthman bin Affan, maka timbulnya pelbagai masalah yang banyak dari segi pembacaan dan pemahaman Al-Quran, kerana penganutnya terdiri daripada kalangan orang bangsa Arab dan juga bukan bangsa Arab. Namun Khalifah Uthman bin Affan juga telah membuat penambahbaikan dalam tulisan secara berperingkat untuk memudahkan orang yang bukan Arab membaca, menghafaz serta mendalami Al-Quran dengan lebih baik. Sekian sahaja pembentangan daripada saya tentang sejarah penulisan Al-Quran. Seterusnya saya menyerahkan kepada rakan saya untuk menyambung pembentangan ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Daili Atika binti Syonizam, nombor matrik D1931-2000. Seterusnya, saya akan menerangkan secara ringkas sejarah penadaan Al-Quran. Sejarah penadaan Al-Quran ini dapat 5 peringkat. Yang pertama, pada zaman Rasulullah dan sahabat masih belum wujud sebarang tanda iaitu titik dan baris di dalam mushaf Al-Quran. Pada saat itu, Al-Quran ditulis dalam bahasa Arab yang belum ada tanda bacanya sebagaimana tulisan Arab pada masa kini. Ini tidak menjadi masalah kepada para sahabat kerana mereka semuanya telah menerima dan bertaklaki Al-Quran secara langsung daripada Nabi Muhammad SAW. Para sahabat mampu untuk membaca Al-Quran tanpa memerlukan sebarang tanda. Sekiranya wujud sebarang permasalahan dalam bacaan, mereka boleh terus bertemu Rasulullah SAW semasa hayat baginda. Yang kedua, pada zaman pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan, semakin ramai orang yang bukan berbahasa Arab memeluk agama Islam. Dengan sebab itu, antara masalah yang mula-mula sekali berlaku dalam kalangan mereka ialah apabila mereka membaca Al-Quran yang tidak mempunyai baris. Oleh itu, bermulalah satu perubahan dari aspek titik dan baris dalam mushaf Al-Quran. Gerakan ini telah diketuai oleh Abu Aswad Ad-Duali dan Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Kerana pada masa itu, Khalifah umat Islam memikul tugas untuk berbuat demikian ketika umat Islam mulai melakukan kesalahan dalam bacaan. Muawiyah selaku pemimpin memberi tugas kepada Abul Aswad untuk menambahkan tanda baca i'rab berupa titik di setiap kalimat. Abu al-Aswad Al-Duali telah menggunakan dawak yang berwarna merah untuk membezakan dengan tulisan mushaf yang berwarna hitam. Titik-titik baris-baris ini dinamakan Not al-i'rab. Fungsi titik merah ini ialah sebagai baris harakah supaya para pembaca Al-Quran tidak tersilap atau terkeliru ketika membaca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fatina Atirah binti Sapudin bernama matrik D19311776. Saya akan menyambung sejarah penandaan Al-Quran yang seterusnya. Pada fasa yang ketiga, pada zaman pemerintahan Abdul Malik bin Marwan, semakin banyak negara Islam yang baru telah dapat didirikan. Agama Islam yang merupakan agama yang benar dan sesuai untuk semua bangsa manusia terus diterima dan dianuti. Dengan kemasukan ramai orang yang bukan berbangsa Arab ke dalam agama Islam, maka timbullah beberapa masalah berkaitan dengan bahasa Arab. Oleh kerana orang-orang yang bukan berbangsa Arab ini tidak dapat membezakan antara huruf yang mu'jam, iaitu huruf yang mempunyai titik dengan huruf muhmal, iaitu huruf yang tidak mempunyai titik, maka seringkali terjadi kesalahan apabila mereka bertutur dalam bahasa Arab. Malah hal ini lebih membimbangkan sekiranya kesalahan tersebut turut terjadi pada ayat-ayat Al-Quran yang mereka baca. Oleh itu, bagi mencegah kemaslahatan ini, Gubernur di Iraq pada ketika itu telah melantik 2 orang ulama yang pakar dalam bahasa Arab dan ilmu qiraat untuk mencipta sesuatu tanda dalam mushaf Al-Quran. Dua orang ulama tersebut telah mencipta satu titik yang berwarna hitam bersamaan dengan warna tulisan mushaf. Titik-titik ini menggunakan warna hitam untuk membezakan dengan titik-titik merah Nuk al-i'rab. Titik-titik hitam ini dinamakan Nuk al-i'jam dan bertujuan untuk membezakan satu huruf dengan huruf yang lain. Sebagai contoh, huruf ba perlu diberikan titik untuk dibezakan dengan huruf ta dan tha. Huruf jim diberikan titik untuk membezakan dengan huruf ha dan kha dan lain-lain lagi. Huruf-huruf yang bertitik dinamakan huruf mu'jam, manakala yang tidak bertitik dinamakan huruf muhmal. Pada tahap yang keempat, pada zaman pemerintahan Kerajaan Abbasiyah, perkembangan pendidikan lebih pesat dari Kerajaan Umayyah. Ini kerana berlaku pemberontakan khususnya dari golongan Syiah ketika zaman Umayyah. Pada zaman Umayyah, para khalifah menumpukan perhatian dalam penyebaran Islam dan membuka wilayah-wilayah baru.
Pada zaman ini telah lahir seorang imam yang sangat berilmu bernama Al-Khalil bin Ahmad Al-Basri. Beliau telah mengubah bentuk baris-baris menjadi lebih kemas dan elok serta mudah difahami. Baris-baris yang dimaksudkan itu ialah fathah, kasrah, dhammah dan tanwin. Kemudian diteruskan dengan penambahan tanda tajwid, mad, tanda-tanda waqaf, ditambah pula dengan tanda lingkaran bulat sebagai pemisah ayat dan pencantuman nombor ayat, penambahan tanda-tanda waqaf iaitu berhenti membaca dan ibtidak memulai membaca, penambahan penerangan surah pada awal setiap surah yang terdiri atas nama, tempat turun, jumlah ayat dan jumlah ain. Bentuk baru ini lebih memudahkan Al-Quran untuk dibaca oleh seluruh umat Islam. Seterusnya, pada fasa yang kelima, iaitu memperindah bentuk tulisan khat. Pembaharuan ini telah mula berlaku pada penghujung zaman Bani Umayyah dan ia terus berkembang pada zaman Bani Abbasiyah. Menjelang akhir abad yang ketiga Hijriah, bentuknya sudah semakin bertambah indah dan cantik kerana pada ketika itu, ramai orang yang mahir dalam penulisan khat telah dapat dilahirkan dan mereka terpilih untuk menulis masyhaf-masyhaf Al-Quran. Khalifah Al-Walid telah memilih Khalid bin Abi Al-Hayyaj untuk menulis masyhaf-masyhaf pada zaman pemerintahannya kerana beliau sangat terkenal dengan keindahan khatnya. Beliau juga adalah merupakan penulis khat pada mihrab yang terdapat dalam Masjid An-Nabawi di Madinah Al-Munawwarah. Kemudian diteruskan perkembangan perubahan bentuk tulisan masyhaf Al-Quran oleh Muhammad Mujtahid 2018. Dimulakan dengan khat Anbari, khat Hijazi, khat Khufi, khat Andalus dan khat Nasah. Ini adalah tahap-tahap perkembangan titik dan baris yang mana pada mulanya dimulakan dengan penulisan Al-Quran, kemudian diteruskan dengan not al-i'rab iaitu penandaan titik merah sebagai baris, kemudian diteruskan dengan not al-i'jam iaitu penandaan titik hitam bagi membezakan huruf mu'jam dan muhmal, dan akhir sekali perubahan baris yang lebih kemas dan lebih mudah untuk dibaca yang ada dalam masyhaf Al-Quran sehingga kini. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya serahkan kepada rakan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Amani binti Nazri, nombor metrik di 193-12276. Okey, saya akan sambung pembentangan iaitu perbezaan resam Osmani dan resam Imla'i. Sebelum tu, kita tengok dulu pengertian resam Osmani dan resam Imla'i. Resam bermaksud penulisan, bekas atau peninggalan. Resam Osmani bermaksud kaedah atau cara penulisan perkataan-perkataan Al-Quran pada mushaf-mushaf yang ditulis oleh para sahabat radhiyallahu anhu di zaman pemerintahan Khalifah Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Kerana itulah dinamakan Resam Osmani, kerana pada zaman Khalifah Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, Al-Quran ni kali pertama disalin daripada tulisan yang wujud di zaman Nabi Muhammad SAW sendiri berdasarkan mushaf induk. Okey, seterusnya resam Imla'i bermaksud penulisan Al-Quran berdasarkan cara sebutan perkataan. Ia juga ditakrifkan sebagai membentuk atau menggambarkan satu perkataan berpandukan huruf-huruf ejaannya supaya ada kesesuaian di antara tulisan perkataan dengan sebutannya. Seterusnya, perbezaan resam Osmani dan resam Imla'i. Yang pertama, resam Osmani dikenali sebagai resam istilahi. Resam Imla'i dikenali sebagai resam qiyasi. Yang kedua, penulisan Al-Quran mengikut kaedah seperti hazaf, ziyadah dan sebagainya. Resam Osmani ini ada 6 kaedah. Yang pertama, kaedah meniadakan huruf iaitu hazaf. Yang kedua, kaedah menambah huruf iaitu az-ziyadah. Yang ketiga, kaedah menuliskan huruf hamzah. Yang keempat, kaedah mengganti atau penukaran huruf iaitu al-badal. Yang kelima, kaedah menulis perkataan berangkai dan berpisah iaitu al-waslu wal-faslu. Yang terakhir iaitu yang keenam, kaedah mengenal dua jenis qiraat.
Okey, itu untuk resam Usmani. Kalau resam imla'i, penulisan Al-Quran ni berdasarkan bunyi sebutan huruf. Okey, yang ketiga, resam Usmani terdapat pengasingan kalimah. Tetapi pada resam imla'i tiada pengasingan kalimah. Okey, yang keempat, resam Usmani menyatakan huruf hijaiyah secara jelas dengan penambahan dan penolakan huruf. Maksudnya, dalam resam Usmani ni, huruf hijaiyah dia secara jelas dengan adanya penambahan dan penolakan huruf. Kalau resam imla'i menyatakan huruf hijaiyah secara jelas tanpa penambahan dan penolakan huruf. Okey, yang kelima, cara penulisan dikaitkan dengan hazaf, ziyadah dan sebagainya. Okey, kalau resam imla'i, cara penulisan dia tidak dikaitkan dengan hazaf, ziyadah dan sebagainya. Okey, yang terakhir iaitu yang keenam, penulisan bersifat taufiqi bagi resam Usmani. Taufiqi ni maksud dia satu kaedah penulisan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Kalau resam imla'i, penulisan dia bersifat tauqifi. Tauqifi ni maksud dia segala yang diterima oleh Rasulullah SAW berupa wahyu dan baginda menjelaskan kepada para sahabat dengan kata-katanya sendiri. Ini adalah contoh perbezaan resam Usmani dan resam imla'i. Okey, yang pertama, al-alamin. Okey, kat sini terdapat kaedah hazaf iaitu kaedah pembuangan huruf. Kaedah pembuangan ni ada 3 huruf iaitu alif, waw dan ya. Kat sini saya bagi kalimah al-alamin dari surah Al-Fatihah ayat 2 iaitu pembuangan huruf alif pada resam Usmani. Okey, maksudnya resam imla'i al-alamin iaitu terdapat huruf alif. Pada resam Usmani dihazafkan alif tersebut, tetapi bacaannya sama iaitu 2 harakat. Al-alamin. Okey, yang kedua, ulaika dari surah Al-Baqarah ayat 5. Kita dapat kaedah az-ziyadah iaitu kaedah penambahan huruf. Kaedah penambahan ni ada 3 huruf juga iaitu alif, waw dan ya. Kat sini saya beri kalimah ulaika yang telah ditambah dengan huruf waw dalam resam Usmani. Okey, resam imla'i ulaika. Tapi dekat resam Usmani, ulaika ditambah waw pada resam Usmani. Okey, yang ketiga, as-salat dari surah Al-Baqarah ayat 3. Terdapat kaedah badal iaitu kaedah ganti atau tukar. Kaedah ni juga terdapat 3 huruf iaitu alif, waw dan ya. Okey, kat sini saya bagi kalimah as-salat pada imla'i dan ditukar atau diganti dengan waw pada huruf alif untuk penulisan resam Usmani. Okey, maksudnya resam imla'i as-salat ada alif, tapi dekat resam Usmani as-salat alif tu diganti dengan waw. Okey, yang seterusnya nombor 4. Okey, selain kaedah terdapat juga perbezaan antara tanda-tanda bacaan. Okey, nombor 4 ni nombor 4 sampai nombor 8 ni ialah perbezaan antara tanda bacaan. Okey, Allah pada resam imla'i lam tasydid iaitu syaddah di lafaz Allah ditulis dengan harakat Fatihah berdiri atau ada alif kecil. Sedangkan pada resam Usmani ditulis dengan fathah biasa tetapi cara bacaan yang sama iaitu 2 harakat Allah. Contohnya macam Bismillahirrahmanirrahim. Okey, yang kelima, azim. Perbezaan tanda sukun pada huruf ya. Okey, pada resam imla'i, ya itu ialah mad asli yang sebelumnya ada tanda kasrah, panjangnya 2 harakat. Maka terdapat tanda sukun pada ya tersebut. Kiranya ada tanda bulat pada ya tersebut. Tetapi pada resam Usmani, ya tersebut tanpa tanda sukun. Kiranya tak ada tanda sukun. Bacaannya sama juga iaitu 2 harakat. Azim. Okay, yang keenam, min qablika. Okay, tanda sukun pada nun sukun yang bertemu dengan huruf ikhfa. Okay, pada resam imla'i, nun sukun ada tanda sukunnya. Kiranya ada tanda sukun tu. Tetapi pada resam Usmani, nun sukun tu ditulis tanpa tanda sukun. Okey, yang ketujuh, fakulu. Fakulu ni sama dengan nombor 5 tadi iaitu azim. Cuma berbeza pada huruf saja. Okey. Pada resam imla'i, waw tu ialah mad asli yang sebelumnya ada tanda dhammah, panjangnya 2 harakat. Maka terdapat tanda sukun pada waw tersebut.
Tetapi pada Rustam Osmani, waw tersebut tanpa tanda sukun, tetapi bacaannya juga sama, iaitu 2 harakat. Fakulu. Okay, yang terakhir iaitu yang ke-8. Sinatu wala, tanda tasydid pada idgham ma'al gunnah. Okay. Pada resam imla'i, ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf waw atau ya mim nun, ada tanda tasydid pada huruf tersebut. Okay, kat sini sinatu wala, okay, tanwin bertemu dengan waw, waw tu ialah idgham ma'al gunnah. Kalau resam imla'i ada tasydid, itu ada syaddah. Tetapi pada resam Osmani, huruf waw tersebut atau nun mim ya tidak ada tasydid, itu tidak ada syaddah pada resam Osmani ni. Terdapat banyak contoh perbezaan resam Osmani dan resam imla'i. Kat sini saya bagi beberapa je contoh perbezaan resam Osmani dan resam imla'i. Okey, yang seterusnya ialah perbezaan antara resam Osmani dan resam imla'i. Okey, ini saya ambil daripada buku hijau yang kita guna tu, muka surat 98, iaitu daripada surah Al-Baqarah atau ayat kursi, ayat 255. Okey, kat sini banyak perbezaan antara resam Osmani dan resam imla'i. Contohnya macam Allah, sinatu wala, mazallazi dan lain-lain lagi. Itu saja daripada kumpulan kami. Maaf jikalau ada kekurangan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.